Tidaklah orang yang ditanya tentang kiamat ini bila lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya aku pun tak tahu, kau Jibril pun tak tahu. Tiba-tiba ada orang boleh bagi tahu. Internet tahu bila nak berlaku. Nampaklah bohong. Jadi saya mohon untuk mukadimah ini, Datuk memberikan sedikit pencerahan dan disiplin bagaimana sewajarnya umat Islam apabila berhadapan dengan hadis-hadis akhir zaman yang ditafsirkan macam-macam teori dan juga pendapat ni, kita nak faham hadis-hadis akhir zaman ni dengan pemahaman yang betul dan benar, insya-Allah. Jadi saya serahkan ruang kepada Datuk untuk memberikan pencerahan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Fadil Ustaz Muhammad Rizal Azizan yang lebih dikenali dengan Ustaz Ustaz Mat Melaya, tapi bukan Melaya lah, Malaysia lah. Ustaz Malaysia lah. Ustaz Mat Rizal pun terkenal lah ni. Banyak video dia yang viral. Tuan Imam, Tuan Jamil, Untuk Pengulu dan semualah para asatizah, pegawai-pegawai daripada jabatan saya, dan hadirin dan hadirat sekalian. Bila cakap tentang akhir zaman ni, bila Ustaz Mat Tok Pengulu kata kena cakap pasal akhir zaman, saya tak tahu adakah Fairgra ni banyak bincang tentang akhir zaman, tapi Ustaz Mat kata sekarang memang orang nak tahu tentang akhir zaman. Saya akan sebut apa itu maksud orang Melayu akhir zaman. Akhir zaman ni mereka maksudkan apa yang Nabi SAW bagi tahu apa yang akan berlaku, apa yang bakal berlaku. Di dalam hadis Nabi SAW, tadi Ustaz Mat sebut Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman adalah sahabat Nabi SAW yang dia memang minat tajuk ni. Dia banyak riwayatkan hadis-hadis tentang bab ni, dan sehingga dia menyimpan nama-nama kejadian, sehingga Umar bin Khattab juga kadang-kadang bertanya kepadanya. Kata Huzaifah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma taraka syai'an ila qiyam sa'ah illa dzakarahu alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Kama qala, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, satu khutbah. Dalam riwayat lain Nabi khutbah, lepas tu turun naik lagi khutbah lagi. Baginda tidak tinggal satu perkara pun sehinggalah kiamat, melainkan semuanya baginda sebut apa akan berlaku. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Yang tahu, yang tak tahu, tak tahu. Maksud siapa yang dan hafal, hafal. Bagi kata hafizahu man hafizahu. Siapa dan hafal, hafal. Siapa tak dan hafal, tak dan hafal. Maksudnya Nabi, sehingga para ulama hadis menyatakan, syarah hadis, Nabi dalam satu khutbah tu cerita lepas ni akan berlaku apa, lepas ni akan berlaku apa, lepas ni akan berlaku apa, sehingga ke akhir sehingga kiamat berlaku. Jadi untuk itu para ulama bermula daripada Huzaifah ibnul Yaman ini yang ambil berat tentang perkara ni,
Juga ulama-ulama yang lain menghimpunkan di dalam kitab-kitab hadis tentang ahadisul fitan. Hadis-hadis tentang fitnah-fitnah yang akan berlaku. Sebahagian kitab disebut al-fitanu wal malahim, fitan dan kejadian-kejadian yang dahsyat yang akan berlaku, yang membabitkan tumpah darah dan seumpamanya yang akan berlaku, yang Nabi sebut. Dan apa yang Nabi sebut itu termasuk sebagai tanda Nabi itu Nabi. Dia panggil, sebab itu Al-Imamul Baihaqi dia ada kitab dia Dalailun Nubuwah, dalil-dalil tentang nubuah kenabian. Kan Nabi itu dia tanabba. Naba'a ni dia boleh bawa berita yang nak mai. Apa yang akan berlaku, Nabi SAW bagi tahu. Sebahagian yang Nabi bagi tahu itu berlaku, telah pun berlaku. Umpamanya Nabi kata la taqumu sa'ah hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudhi'a a'naqal ibil bil Busra. Tidak berlaku kiamat sehingga keluar api daripada bumi Hijaz, sehingga api itu cahayanya nampak pada tengkok unta di Busra. Busra ni di Syam, di Syria. Jauh. Dan peristiwa itu berlaku sekitar tahun 500 lebih. Keluar api di Madinah sehingga orang di Syam pun nampak api itu. Maksudnya ada peristiwa yang beberapa ratus tahun selepas itu telah berlaku. Hatta wafat Nabi juga adalah merupakan tanda kiamat. Okey. Cumanya macam berdasarkan soalan yang Ustaz Rizal tanya tadi, apa pendirian kita? Pendirian kita dia begini. Ada hadis-hadis tentang cerita akhir zaman ni yang sahih. Tapi ada juga hadis-hadis yang palsu, yang orang mereka. Dia buatlah cerita apa-apa kerana dia nak gempak kita ke apa. Dan sebahagian hadis yang direka itulah yang banyak keluar dalam internet apa semua ni, yang pakatlah duk tunggu kiamat nak berlaku tahun depan lah, minggu depan lah, bulan puasa ni lah akan keluar suara daripada langit lah, macam-macam. Ini semua benda-benda yang kadang-kadang direka. Macam mana kita nak tahu direka ni, yang palsu ni? Banyak cara lah. Ahli hadis dia akan mengetahui melalui sanad. Tapi kalau tak tahu melalui sanad pun kadang-kadang kita boleh bau hadis tu palsu. Umpamanya bila hadis tu bagi tahu kiamat nak berlaku bila, dia palsu. Dia tak mungkin. Kalau dia habaq tahun sekian-sekian kiamat akan berlaku, bohong. Kerana bila Jibril datang kepada Nabi dalam hadis Jibril tu, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi. Jibril datang, dia duduk, dia melutut di depan Nabi, lutut bertemu lutut, tangan dia letak atas paha dia. Di antara soalan yang ditanya, mata sa'ah, bilakah kiamat? Cuma Nabi jawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lam minasya'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang kiamat ini bila lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya aku pun tak tahu, kau Jibril pun tak tahu. Tiba-tiba ada orang boleh bagi tahu. Internet tahu bila nak berlaku. Nampaklah bohong. Jadi asas ini dulu saya nak bagi tahu. Memang benar ada hadis-hadis tentang kiamat. Hadis-hadis tentang apa yang bakal berlaku. Hadis-hadis yang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Cuma sebahagian hadis-hadis itu sahih, sebahagian hadis-hadis itu tidak sahih. Pasal masa kita tak banyak, saya rasa soalan banyak. Jadi saya tak mau panjangkan, nanti saya akan tengok soalan lain, saya akan masuk jawapan. Okay. Terima kasih.